Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. Qala al-imam al-muallif Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah: wa nu'minu bimalakil mautil muwakkali biqabdi arwahil alamin. Dan kami beriman dengan malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut roh-roh seluruh alam. Testing. Okay. Al-Imam Ibn Abi Is rahimahullah mensyarahkan dan membawakan dalil-dalil berkaitan dengan malakul maut yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ayat-ayat yang telah kita bacakan telah membincangkan tentang siapakah malakul maut, ceritakan tentang malaikat yang mentadbir urusan alam, fal mudabbirati amra, membincangkan tentang ruh berkaitan dengan maut. Adakah ruh dan nafs, kalimah istilah ar-ruh dengan an-nafs itu adalah perkara yang sama atau berbeza, dan sampai pada perbincangan berkaitan dengan ruh ini, adakah ruh qadim atau hadis. Qadim artinya ruh ni tidak ada permulaan, hadis artinya makhluk. Dan kata Al-Imam Ibn Abi rahimahullah, kita baca sekali imbas, ulang kaji. Wa qad ajma'at ar-rusul ala annaha muhdatsah makhluqah masnu'ah marbubah mudabbarah. Wa qad ajma'at ar-rusul ala annaha muhdatsatun makhluqatun masnu'atun marbubatun mudabbaratun wa hadza ma'lumun bid-darurati min dinihim. Rasul-rasul semua sepakat, artinya semua nabi-nabi dan rasul-rasul sepakat bahawa roh ini adalah muhdatsah, satu perkara yang baru wujud, makhlukah, tercipta, masnu'ah, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, marbubah, ditadbir, berada di bawah kuasa Allah, mudabbarah, ditadbir. Dan ini merupakan suatu perkara al-ma'lum min ad-din bid-darurah, suatu perkara yang semua orang yang beragama Islam tahu. Annal alam muhdats, bahawa alam semuanya adalah baru. Dan inilah wa madha ala hadha as-sahabatu wat-tabi'un, dan inilah yang dipegang oleh sahabat-sahabat dan tabi'un, hatta nabaghat nabighatun mimman qasara fahmuhu fi kitabillahi wa sunnah, sehingga timbul sekelompok manusia yang pemahamannya dangkal terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Faza'ama annaha qadimatun wahtajja bi annaha min amrillah, maka mereka mendakwa bahawa ruh itu adalah qadimah, berhujjah bahawa ruh itu disebutkan sebagai amrillah. Dan amrullah
bukanlah makhluk. Mereka berhujah dengan ayat qulir ruhu min amri rabbi. Baik, sampai sini kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Jadi untuk agama Islam dan seluruh agama daripada langit tak ada masalah. Semua sepakat bahawa roh ni makhluk dan tak ada apa-apa isu. Namun ada di kalangan orang Islam pergi belajar dan kaji falsafah-falsafah lain, termasuk falsafah-falsafah timur, yang mengatakan bahawa roh ini ataupun kehidupan makhluk ini hanyalah rentetan daripada kehidupan lama. Bahawa roh itu qadim. Makhluk yang kita nampak sekarang ni hanyalah kehidupan yang baru. Orang yang percaya adanya kehidupan mana konsep nirvana, bahawa selagi tidak mencapai level satu roh itu tidak mencapai level nirvana atau nibbana, dia akan berterusan wujud. Dan apa yang wujud merupakan sesuatu yang ada sejak pada qadim, sejak pada awal. Di kehidupan kematian itu bukanlah penamat bagi roh. Dan kita yang hidup zaman sekarang ni pun nampak baby lahir. Sebenarnya baby itu kata mereka adalah roh makhluk yang sebelumnya. Roh yang makhluk sebelumnya. Jadi roh ni qadim. Jadi bila mereka pergi belajar tentang agama lain, kalau belajar tak masuk dalam pemikiran tak apa, tak percaya tak apa, buat perbandingan. Mereka belajar dan terpengaruh. Mereka yakin bahawa roh ini adalah qadim, bukan baru tercipta, tapi dah ada sebelumnya. Dah ada sebelumnya. Dan benda ni pemikiran yang bagi kita tak masuk akal lah. Tapi bagi siapa yang terlalu kagum dengan falsafah-falsafah ini, yang membentuk agama, terutamanya agama berasal daripada India, dia rasa macam logik. Bila dia dah yakin konsep nirvana dan nibbana ini logik, atau kelahiran semula adalah logik, atau alam-alam, kewujudan alam sebelum alam sekarang itu adalah logik, maka dia akan cari, dia yakin yang itu betul. Agama Islam pun dia yakin betul, dia yakin Islam pun betul. Jadi dia cuba gabungkan. Itu yang berlaku pada banyak kata Syekh nabirah, artinya anak-anak muda yang buat masalah anak muda zaman tu. Hatta nabarat nabiratun, mana budak-budak yang pergi nak belajar ni dia jadi bawa pemikiran masuk, maka dia pun berhujah. Dia kata roh memang qadim. Kami dah kaji dah. Kalau orang tak belajar tentang falsafah lain, kita kena ambil manfaat falsafah dan agama lain. Mereka dah dahulu mendahului Islam, mereka dah kaji begini dan begitu, macam itulah. Sampai mereka kata roh ini adalah qadim. Jadi bila mereka katakan roh itu qadim dan dia berkaitan perkara gaib, jadi mana buktinya? Mereka pun cari ayat Quran, jumpa dua ayat. Dua ayat. Ayat pertama mereka kata Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka, iaitu kaum Yahudi, datang tanya pada kamu tentang ruh. Katakan kepada mereka bahawa ruh itu min amri rabbi, dari amri rabbi. Kalimah amri rabbi, kalau kita tengok terjemahan senanglah, daripada urusan Tuhanmu, selesai. Bahasa Melayu terjemah pun dah settle lah, tak ada masalah apa-apa. Tapi dalam bahasa Arab ni, dia boleh gunakan kalimah amrullah. Apa itu amrullah? Urusan Allah, sesuatu berkaitan dengan Allah. Seperti kalamullah pun amrullah juga. Betul? Kalamullah, amrullah. Kalamullah bukan makhluk. Perintah Allah artinya ia sebahagian daripada urusan Allah. Bila urusan Allah, dia bukan makhluk. Dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear dia punya syubah yang dibawa. Dan dia juga jumpa ayat yang lain. Ayat wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan ke dalam badannya dari ruhku. Ruhi, ruh disandarkan pada Allah. Ruhku. Ini juga
menyebabkan golongan ni kata inilah hujah dia, roh. Roh Tuhan. Jadi, apa kata Syekh? Ini cara jawab Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ilmu, ini masih syubhat. Saya ulang balik apa yang dekat terjemahan. Lepas dibawakan dua ayat tadi, diteruskan bahawa ruhku dan juga urusanku, amri Rabbi dengan ruhi, okey. Sambungannya kata, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ilmu, kudrah, pendengaran, penglihatan dan tangan kepada dirinya. Itu ilmu Allah, kudratullah. Dia samalah amrullah, amrullah. Manakala orang lain tidak berani mengatakan mana-mana pendapat, iaitu ada di kalangan orang lain itu, maksudnya di kalangan orang kata roh ni qadim tetapi tidak mengeluarkan sebarang dalil. Dia tak guna ayat Quran. Ada yang kata roh ni qadim. Dari mana? Dia tawakuf, dia tak sebut dalil. Ada yang berani bawa dalil daripada Al-Quran. Ini masalah yang belajar sains, belajar apa semua kali, lepas tu cepat-cepat nak kaitkan dengan ayat Al-Quran. Sebab tu bab i'jaz ni dan sebagainya, penemuan ilmu baru kemudian dikaitkan dengan Quran. Ini satu perkara yang kalau betul bagus, tapi kalau tidak berhati-hati dia akan bawa satu perkara yang salah, fakta yang salah dan dikaitkan dengan Al-Quranul Karim. Okey. Sepatutnya kalimah Ahlussunnah ni letak perenggan baru. Baik, ni perenggan baru dia. Jawapan dia. Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat mengatakan bahawa roh adalah makhluk. Ini cara jawab yang betul. Cara jawab betul apa dia? Urusan yang kamu cerita ni bukan urusan khilaf, ni urusan ijma'. Sekarang kita bincang tentang beruh, tentang perkara ghaib, betul? Dan ia urusan akidah. Urusan akidah, kalau berkaitan dengan maklumat yang kita dapat daripada syarak, daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi cara pertama ialah bukan sekadar ada dalil, malah dalil itu dah disepakati oleh seluruh umat bahawa roh ini adalah makhluk. Jadi jawapan ijma' adalah jawapan yang cukup kuat bagi orang yang faham erti dalil, erti nas dan erti ijma'. Quran, Sunnah, ijma'. Kalau ijma' artinya apa? Dah tak ada umat, tak ada khilaf dah. Maksudnya dah perkara yang ayat Quran dan pemahamannya telah berlaku ijma'. Dan bagi orang yang faham maksud ini, mereka tak akan jawab apa-apa dah. Pada dah ijma', selesai. Siapa kita nak memecahkan ijma' para sahabat dan sebagainya. Namun ahli bid'ah tidak cukup dengan itu. Dia rasa dia lebih pandai. Lebih pandai. Sebab itulah semua ahli bid'ah akan cakap macam tu. Dalam ilmu kalam dia akan kata takwilan dia lebih bagus. Dalam ilmu tasawuf dia kata ilmu dia dapat lagi bagus. Ilmu Nabi pun tak sampai pada dia. Nabi dapat melalui Jibril, dia dapat direct pada Allah, kan? Orang ahli sunnah ataupun orang ahli hadis pergi kaji melalui sanad belum tentu sahih tak sahih. Mereka mimpi jumpa Allah, jumpa Rasulullah direct. Mereka bukan kalau tak sebab mimpi boleh selak tirai jumpa dengan Rasulullah. Mereka diangkat hijab. Orang Islam bukan susah. Orang biasa bukan susah, nak tahu betul salah kena cek Quran Sunnah. Nak tahu yang mana betul salah kena cek Quran Sunnah. Yang baca Quran bagus, makan riba tak bagus, semua ini dilihat secara zahir. Mereka cukup tengok dahi orang tu, ahli syurga, ahli neraka. Dah tahu dah siapa ahli syurga, ahli neraka. Kita tengok, kita buat satu benda kena tengok betul salah ikut syarak. Betul salah dia, guru dia boleh nampak dosa dan pahala. Orang tu buat dosa, dia nampak muka hitam. Orang yang solat pun kadang-kadang dia tu solat tak ikhlas, patutlah nampak macam babi. Ini geng, satu geng yang tak gunakan akal. Dia tutup akal, dia wajib orang percaya. Geng yang gunakan akal pula dia pergi kepada ilmu kalam. Geng yang gunakan dalil wajdan dan juga dalil yang dibuat-buat ini,
dia gunakan mimpi sebagainya, tak bagi orang guna akal. Satu, melampau guna akal, jangan ikutkan hati. Satu, ikut perasaan, jangan gunakan akal. Ya. Dua geng ni boleh bergabung kat sini. Kan? Kat tanah Melayu dia boleh bergabung. Sebab apa? Dua-dua ni ikut tak faham. Alah sekali kalangan dan sufi ni boleh duduk sekali. Boleh duduk sekali kerana ada persamaan tertentu. Baik. Jadi kumpulan ni mereka sama. Tapi alhamdulillah yang ni tak rasa tak sampai kat kita, ataupun yang mengatakan roh ni qadim tidak tersebar dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu bila masuk Islam je dah buang habis. Paling-paling percaya ada hantu. Paling-paling percaya ada hantu. Kan, dia tak sampai pada tahap kata qadim. Dia dah belajar mukalam betul-betul bahawa Allah sahaja yang qadim, dan itu kesan baiklah. Kesan baik, dia tak terpengaruh dalam masalah-masalah begini. Okey. Okey, jawapan pertama ijma'. Ijma', dan siapa yang nukilkan ijma', iaitu siapa yang buat kajian dan mengatakan bahawa semua kalam sahabat semua sepakat, tak ada perbezaan pandangan. Kita boleh kata ijma' ni, kita boleh tengok siapa yang nukilkan. Artinya bila dia nukilkan, dia dah buat kajian sehabis-habisnya terhadap qaul ni dan disepakati. Yang menukilkan ijma' ialah Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan Ibnu Qutaibah, dan selain mereka berdua. Ramailah. Sini tulis al-Marwazi. Yang betulnya bukan al-Marwazi, ya. Yang betul al-Marwazi. Mirwazi pun silap. Apa ada sebut, tapi yang tepatnya al-Marwazi. Antara ulama yang telah menukilkan ijma' itu ialah Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Ibnu Qutaibah dan lain-lain lagi. Tak syaklah bab ni. Antara dalil yang menunjukkan roh adalah makhluk. Okey, jawapan ijma' selesai dah. Tapi juga perlu diberikan ijma'. Habis macam mana? Bagikan kami kenapa berikan ijma'? Dah berlaku ijma' cukup lah jawapan. Tapi ada orang teka lagi. Senang ijma' tu tak ada hujah. Ada. Semua urusan ijma' pasti ada hujahnya. Ijma' dalam memahami dalil berarti ada dalil. Semua urusan yang ijma' ada dalil. Bukan sekadar ada dalil, malah mereka ijma' terhadap pemahaman terhadap perkara tersebut. Jadi ijma' ni sama ada ijma' atas dalil atau ijma' atas qiyas dan sebagainya, tapi ada dalilnya. Dalam bab urusan akidah, dia mesti ada dalil nas. Dia bukan perkara qiyas. Baik. Antara dalil yang menunjukkan ruh adalah makhluk, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah merupakan khaliq, pencipta, kulli syai', segala perkara atau segalanya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Tak silap inilah surah Zumar. Allah yang mencipta segala-galanya. Segala-galanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat ini adalah am dan tidak ada pengkhususan dibuat dalam apa bentuk sekalipun. Allah cipta segala perkara, tak ada yang terkecuali. Tak ada yang terkecuali. Tapi masalah kat mana? Masalah geng-geng kalam. Mereka pernah bincang ayat ni, Allahu khaliqu kulli syai'. Iaitu ulama Mu'tazilah dia kata, sebab tu kami kata sifat-sifat Allah tu makhluk, kalam Allah tu makhluk. Jadi Syekh komen supaya lepas syarah benda ni, supaya jangan bagi ruang pula pada geng Mu'tazilah kata kalamullah makhluk. Syekh buat pagar siap-siap. Syekh kata sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk dalam makhluk yang dijadikan ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah cipta segala-galanya. Dia berkata, habis Allah cipta segala-galanya. Quran kalamullah cipta lagi kan. Allah betul mereka isbatkan yang qadim tu Allah Subhanahu Wa Taala.
kalamullah, sam'ullah, qudratullah. Ini semua ciptaan Allah. Allah cipta kuasa dia, Allah cipta kalam dia, Allah cipta semua kali. Sebab Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya Allah qadim. Tapi kuasa Allah, Allah cipta kuasa dia. Kalamullah, Allah cipta kalamnya. Puncanya kenapa dia kata tak boleh Allah ada suara, tak boleh dengar. Jadi macam mana Jibril dengar suara Allah? Allah cipta suara. Ada suara yang Allah cipta, Jibril dengar, Jibril jawab. Musa, Allah tak ada suara. Habis macam mana Musa bercakap dengan siapa? Allah cipta suara. Jadi suara tu yang Musa dengar. Tu yang jadi Quran tu makhluk. Tu yang jadi Quran tu makhluk. Sebab mereka tak boleh kata Allah ada suara. Kalau ada suara nanti sama dengan makhluk. Oleh kerana mereka nak elak kata Allah memiliki suara, jadi mereka cipta pemahaman bahawa suara yang didengar Allah tak ada suara, dan mustahil Musa dengar suara. Jadi suara tu dari mana? Mustahil Musa boleh dengar suara Allah. Jadi Allah, dia kata Allah tak ada suara. Jadi apa yang Musa dengar? Itu ciptaan Allah. Jadi tu Quran jadi makhluk, atau kalamullah itu makhluk. Kadang-kadang orang faham apa benda ni Quran makhluk tak makhluk. Punca itu sebab mereka nak tanzihkan Allah daripada sifat suara, tanzihkan Allah daripada sifat lafaz. Quran tu bukan lafaz. Mereka kata Quran, ada yang kata makhluk tu, ada yang kata Quran tu hanya kalamun nafs, kalam dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tak ada suara, mereka terpaksa kata makhluk. Kata makhluk. Jadi yang malfuz, yang didengar tu makhluk. Itu kata ahli kalam di kalangan Mu'tazilah dan yang bersama dengan mereka. Itu Syekh Rad Siap. Syekh kata Allahu khaliqu kulli syai'. Allah cipta segala-galanya, tak ada pengecualian. Habis macam mana? Kalamullah, kuasa Allah, sifat-sifat Allah. Sifat Allah tu Allah lah. Allah wujud berserta dengan sifat-sifatnya. Right? Allah Subhanahu Wa Taala wujud, bukan kewujudan sifat tu menambahkan kewujudan baru. Amri, Akil Amri. Kita tengok Akil Amri wujud dengan sifat-sifatnya. Bukan kata jari dia lain, muka dia lain, warna dia lain. Warna kulit dia lah tu. Jadi Allah wujud dengan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Itu semua kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semua ini adalah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita bincangkan perkara, kita kata di sini bincangkan dalam bab ilmu kalam di bawah tajuk ta'addudul qudama. Mereka kata kalau benda yang qadim ni banyak ke satu? Ada golongan kata qadim cuma satu je. Qadim satu je. Inilah dia Ahlussunnah wal Jamaah dan semua. Qadim Allah sahaja. Yang lain semua makhluk. Yang lain bermasalah. Kata kalau Allah sahaja, macam mana sifat Allah, macam mana kalamullah sebagainya. Mereka kata ada ta'addul qudama. Bincang punya bincang, kita kata lupakanlah semua kaul. Cukup kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala qadim. Habis sifat Allah qadim. Allah itulah Allah wujud berserta dengan sifat-sifatnya. Okey, sambung seterusnya. Allah SWT adalah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ilmu, kudrah, hayah, sama', basar, dan semua sifatnya adalah termasuk ke dalam namanya. Iaitu musamma. Semua sifat bersama dengan musamma. Namanya itu Allah. Nak kata kalamullah, Allah lah. Sifat Allah, kuasa Allah, Allah lah. Semuanya berkaitan dengan al-musamma wahid, yang memilikinya satu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ada nama al-wahid dengan ada nama al-ahad. Betul? Kita ada nama al-wahid, Allah al-wahidul qahar. Allah juga al-ahadus samad. Betul? Wahid nama Allah, ahad pun nama Allah. Ahad artinya tunggal, betul? Wahid artinya satu. Allah tunggal ke satu? Allah tunggal dan Allah satu. Orang kata habis tunggal, okey, clear. Kalau satu kan ada dua tiganya,
Ya. Allah tunggal dalam segala sifatnya. Habis dua-tiganya apa? Sifat Allah banyak, nama Allah banyak. Tiap-tiap nama Allah. Apa dalil bahawa sifat Allah banyak? Nama Allah banyak. Tiap-tiap nama Allah mengandungi sifatnya. Dan nama Allah tidak terhad. Tidak terhad. Hari kiamat Allah akan memuji, Nabi akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nama-nama dan sifat kesempurnaannya yang tak pernah dibukakan pada Nabi ilmu tersebut pada ketika Nabi masih hidup kat dunia. Nama Allah tidak terhad. Jadi tiap-tiap nama Allah mengandungi sifat Allah, maka sifat Allah tidak terhad. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan sifat-sifatnya. Baik. Jadi semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ni termasuk pada musammai satu. Ownernya satu. Itu Allah. Ar-Rahman. Kalau Jahmiyah tak diterima. Jahmiyah dia kata Allah tu wujud saja, Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim ni semua dinafikan. Mana boleh ada banyak nama, banyaklah qadimnya. Kalau Mu'tazilah, nama okey lagi. Seorang boleh banyak nama. Orang ni satu je, nama dia banyak. Cuma yang jangan bagi makna jangan benarkan orang bagi makna pada sifat. Sifat ni yang jadikan banyak. Tuhan tak ada sifat. Ni Mu'tazilah punya logik. Manakala Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan sebagainya, mereka mengisbatkan sebahagian sifat yang sifat-sifat yang tidak dikaitkan dengan jisim. Sifat semua ma'ani. Allah mendengar bukan dengan telinga. Jadi ma'ani lah, bukan dengan ni. Melihat bukan dengan mata. Jadi dia menafikan anggota. Sifat yang diterima adalah sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan dengan tempat, ruang sebagainya. Allah mendengar tapi tidak dengan telinga. Allah melihat bukan dengan mata. Allah berkata-kata tapi bukan dengan lisan, bukan dengan mulut. Begitulah yang tidak bersuara, tidak sebagainya. Kerana tak nak disifatkan bahawa sifat Allah itu ada sama dengan persamaan dengan makhluk. Jadi mereka mengisbatkan sifat-sifat ma'ani dan mereka menyatakan sifat-sifat lain yang Allah sebut tak boleh dimaknakan dengan makna zahirnya seperti sifat tangan, wajah sebagainya, dikatakan itu adalah sifat makhluk atau berjisim. Mustahil bagi Tuhan itu berjisim. Itu logik yang ada pada kelompok Kullabiyah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi mereka mengisbatkan sebahagian sifat. Mereka bagi logik mereka tak ada masalah Allah ada sifat, tapi bermasalah kalau Allah itu berjisim. Ahli Sunnah cakap macam mana dalam bab ini? Di kalangan Salafiyah, ulama Salafus Salih, mereka kata, kenapa nak bincang lebih-lebih? Apa je Allah beritahu, terima je. Itu je konsep. Apa sahaja yang Allah kata, terima dan yakin apa yang ada pada Allah, apa sifat-sifat Allah takkan sama dengan makhluk. Tak payah nak pecah-pecahkan yang ni terima, yang tu tak terima. Tak payah nak gunakan logik begitu. Kerana tidak pernah dinafikan sifat-sifat yang kalian nafikan itu pada pemahaman mereka. Dan mereka pun yakin laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir sejak daripada Quran turun. Tak mungkin ada di kalangan sahabat Nabi atau isteri-isteri Nabi, keluarga Nabi yang menyatakan Allah sama makhluk. Kalau mereka ni mujassimah dan tajsim itu adalah kufur, macam mana mereka dijamin masuk syurga? Semua sahabat ni kan semua dah dijamin syurga. Akidah mereka selamat, amalan mereka selamat, dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Jadi pemahaman, kalaulah pemahaman mereka mengandungi tajsim, mengandungi menyatakan Allah berjisim dan tajsim itu adalah kufur, mana mungkin mereka dijamin syurga? Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dah redha dengan mereka dan mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja Allah suruh mereka buat, mereka apa Allah larang mereka tinggalkan, apa Allah beritahu mereka percaya dan beriman dengan sifat-sifat Allah. Salah satu daripada redha dengan apa yang Allah SWT beritakan. Jadi ahli sunnah tak bincangkan. Tak bincangkan lebih selamat ke bincang lebih selamat? Tak bincang lebih selamat. Bukan tak bincangkan ayat sifat, tapi tak bincangkan pendetilan sifat seperti ahli kalam. Dan ahli kalam kata, bila dikatakan begitu, sahabat ni begini-begitu, dia kata, oh tak, kami takkan kata sahabat mujassimah. Stop. Dia kata, stop. Kami tak kata. Kami kata sahabat dulu tak bincangkan makna ayat ni. Mereka baca je. Mereka baca je. Ayat ini hanya dibacakan dan mereka lalukan saja. Baca di mulut, mereka tak berikan makna. Mereka serahkan maknanya pada Allah. Ayat-ayat sifat ni hanya dibacakan, tak diberikan makna. Dan mereka bermasalah kat mana? Bermasalah pada ditemukan kalam salaf yang memberikan makna pada sifat. Sampai bila sifat istiwa sebagai contoh, bila salaf kata ala wartafa'a, sa'uda, istaqarra, ni semua kalam salafus salih. Mereka goyang. Ala wartafa'a, sa'uda, istaqarra. Kata tak, mereka tak bagi makna. Tu kalam mereka beri makna terhadap ayat sifat, makna terhadap makna umum yang ada pada kalimah tersebut. Sampai kat situ, mereka melupakan usul yang asal. Oh, ala tu sebenarnya tinggi kekuasaan. Mereka takwilkan lagi, bukan setakat kalimah istawa tak ada makna. Tafsiran yang diberikan oleh salafus salih juga ditakwilkan lagi. Bukan takwil ayat saja, takwil terhadap tafsiran dan kalam salafus salih. Kalau mereka baca berlalu begitu sahaja, mereka tak akan isbatkan dalam kalam mereka. Kalau salafus salih, sahabat-sahabat Nabi, baca ayat Quran kerana tak nak samakan Allah, mereka tak bagikan makna, takkan kita temukan sifat-sifat ini dalam kalam mereka. Nabi tiap-tiap kali bersumpah, wallazi nafsi biyadihi. Kalam Nabi. Sifat yad. Ummu Salamah berbangga dengan isteri ke atas isteri-isteri yang lain kerana dia dikahwinkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada atas arasy. Zawwajakun ahalikunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Rawahah, dan kumpulkan asar begitu banyak, sangat banyak. Kalaulah mereka, ayat Quran sebutkan sifat-sifat ini, mereka tak tahu makna, tak faham makna, dan mereka lalukan sahaja, atau mereka faham tapi tak nak sebut, mereka takkan ulang balik dalam kalam mereka. Kerana kalamullah sendiri pun mereka hanya baca 3 begitu sahaja. Sedangkan sifat-sifat Allah disebut dalam banyak asar. Sebetulnya yang berlaku dalam pengajian ilmu kalam, hanya diwajibkan untuk hafal kaedah sifat-sifat yang disabitkan dalam ilmu kalam. Cukup hafal sifat 20, hafal sifat yang ini, dan tak payah dengan yang lain. Nanti kalau baca Quran pun jangan syarahkan begitu saja. Kena cari ulama. Nanti Quran boleh menyesatkan. Sebahagian pada Quran ni boleh, kalau baca Quran faham secara zahir boleh sesatkan. Ada macam-macam kalam. Kalam-kalam begitu kita tidak layak untuk diperkatakan kepada Al-Quranul Karim. Ayat yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira bukan daripada Quran, tapi ada orang yang sesat. Ayat Quran sifatnya tidak ada yang blur. Tak ada sifat Quran itu Quran tu menyesatkan sebahagian pada orang, sebahagian orang jadi sesat kerana Quran, bukan kerana ayat Quran itu yang
tak jelas dan tak clear, tapi orangnya yang tak betul. Bukan ayat Quran yang disifatkan sebagai zahir Quran atau ayat Quran, makna zahir, makna ayat Quran itu yang menyesatkan. Satu bila kata kelompok ini, bila mereka bawakan pemahaman mereka, mereka semua berhujah, oh inilah ayat mutasyabihat. Tak tahu ke ayat muhkamat dan mutasyabihat? Kita kata betul, ada ayat Quran mutasyabihat, tapi ayat Quran mutasyabihat tidak menyesatkan orang yang beriman dengannya. Ayat mutasyabihat ada, cuma yang perlu kita pastikan ayat tu betul-betul adakah benar ayat-ayat yang dikatakan mutasyabihat dikategorikan sebagai mutasyabihat oleh generasi yang lebih faham agama daripada kita, iaitu generasi salafus salih. Sebab tu kalau tengok pada kalam salafus salih, tak pernah mereka menyatakan ayat-ayat sifat sebagai ayat mutasyabihat. Betul muhkamat ke? Ya muhkamat. Dia kata, kalau muhkamat, bila kita cuba bawa ayat yang salaf mentakwilkan sifat, bila kita cubalah bawa ayat-ayat yang kita maknakan sebagai tafsir. Apa beza tafsir dengan tafsir ataupun takwil yang betul? Takwil yang betul, istilah takwil, bukan istilah yang buruk. Quran sebut kalimah takwil yang kita namakan sebagai tafsir. Apa beza takwil yang betul dengan takwil yang salah? Takwil yang betul atau tafsir, mereka tidak menafikan sifat asal. Mereka hanya memaknakan suatu sifat sesuai dengan konteks ayat. Takwil yang salah menafikan sifat asal, hanya mengisbatkan konteks. Macam mana selalu sebutlah, contoh yang selalu disebut, kita kata siapa nak ikut mancing ikut Abang Wan besok? Mana? Belum. Kat mana? Tasik belum. Contoh kan? Contoh je. Jadi siapa yang nak ikut, tunggu kat bawah, kat parking Baitul Salam. Jadi Bang Wan belakang tu pun kata, Bang Wan depan pergi buat program, Bang Wan belakang jaga apa? Jangan risau Ustaz, muka saya first sekali. Besok pagi muka saya first sekali ada kat situ. Kan? Jadi kita faham tak maksud Bang Wan? Faham. Konteks ayat ni beritahu apa? Dia hantar muka ke dia datang? Dia datang lah. Konteksnya cerita dia dah datang. Tetapi secara maknanya, secara isbatnya, dia menisbahkan muka. Muka tu dia ada tak? Dia memilikinya. Dia menisbahkan sesuatu yang dia miliki pada dirinya. Memang kita akur bahawa sebahagian daripada ayat sifat itu secara konteksnya maknanya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Malah al-kalam fi zat al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat. Inilah yang dikatakan oleh salafus saleh. Kat mana sekalipun ayat Quran cerita tentang sifat Allah, dia zat Allah lah. Tu yang kita kata Allah lah. Kata zat Allah ke nama Allah ke nama Allah lah tu. Allah bersama dengan sifat-sifatnya. Itu yang kita sebut. Jadi ini kata, kalau kata semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kecuali akan binasa kecuali wajah Allah. Allah lah, kita faham. Cuma yang kita sedang bincangkan, Allah menisbahkan sifat itu pada dirinya. Jadi balik kepada logik. Logik ini, logik tiap-tiap kumpulan ini, bab musamma ni ramai yang jadi kita kata tersesat, tersalah, sampai pada sesat menyesatkan dalam bab ini hanya kerana salah faham erti musammallah. Allah tu Allah, apakah yang ada pada kalimah Allah? Hanya Allah sahaja tanpa ada ni, atau Allah bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala qadim. Allah tu qadim, Allah itu adalah khaliq bersama dengan segala sifat-sifatnya. Baik. Jadi jawapan pertama, balik semula pada perbincangan, roh ni qadim tak qadim? Tak. Roh ni makhluk. Apa jawapan pertama? Ijma'.
Siapa nak lawan ijma'? Kamu siapa? Semua orang lebih hebat pada kamu yang faham bahasa Arab masa zaman dulu semua faham dah ijma'. Kamu siapa? Ni jawapan pertama. Jawapan kedua, bila dia tanya kali, ijma', bagilah dalil. Kata mereka ijma' faham satu ayat, makna satu ayat. Bawa dalil. Maka dalil pertama, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah cipta segala perkara. Bila kata begitu, dia kata kulli syai'. Saya kata, ya kulli syai', semua. Tapi sifat-sifat Allah tak masuk. Saya kata, bukan Allah cipta sifat-sifatnya. Sifat Allah tu Allah lah. Itu yang Syekh nak sampaikan. Sifat-sifat Allah tak masuk. Dia kata Syekh, ilmu, kudrah, hayah, sama', basar dan semua sifatnya adalah termasuk ke dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah termasuk semua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat dan sifatnya merupakan pencipta, dan selain darinya adalah makhluk. Allah, sebab Allah tu Allah zat dan sifatnya semua sekali adalah khalik, yang lain adalah makhluk. Okey, sudah diketahui secara qat'i. Ini jawapan sambungan. Sudah diketahui secara qat'i bahawa roh bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dan bukan juga salah satu sifatnya. Roh kita bukan satu sifat Allah. Akan tetapi ia merupakan salah satu ciptaannya. Orang kata, dia kata, buktinya apa? Siapa kata roh bukan Allah? Siapa kata roh bukan Allah? Sebab ada kumpulan kata, kita ni hidup, kita berlakon je sebenarnya. Semua ni Allah. Yang ada ni semua balik pada perbincangan bab ni. Yang ada semua yang menghidup sebenarnya Allah. Kita ni cuma berlakon ni semua ni. Kita ni tak buat apa-apa. Yang buat Allah. Semuanya daripada Allah. Allah bukan sekadar Allah yang menghidupkan kita. Kita ni sebenarnya roh kita sebagai Allah yang uruskan. Kita ni hanya berlakon. Okey. Jadi dia nak kata roh tu qadim, dan yang ada pada makhluk juga yang wujud hanya Allah, yang lain tak wujud. Ini perbincangan ni, bab ni banyak kumpulan masuk. Jadi kita clearkan dulu hujah. Jadi kata Syekh, okey, kalau begini hujahnya fahamkan lagi. Apa maksud roh tu bukan Allah? Okey, begini hujahnya. Sebut, kalau kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah berlalu atau telah datang kepada manusia satu ketika dari masa adakah datang kepada manusia pada suatu ketika dia tidak disebutkan namanya sama sekali. Betul? Kang Mari tahun berapa lahir? Tak, maaf, bocorkan tak siap. 65, Masya Allah. 65. 64 kat mana? 64. Nama tu ada tak nama Amri? Pada tahun 64. Orang lain lah Amri ni. Bukan Amri lain. Sebelum kita lahir, mak bapak pun tak terfikir bagi nama apa, betul? Mungkin simpan. Saya tengah tunggu Mubarak keluar. Nama dia awal lah. Tapi belum tentu keluar anak nama Mubarak, betul? Tengok perempuan. Contoh. Kan? Jadi tiba-tiba anak pun letak nama apa kan? Bang Wan baru ni cari nama anak kan? Sebelumnya kita belum ada, nama kita pun belum ada, dan tak pernah disebutkan kewujudan kita. Okey. Insan ni suatu ketika dahulu dia tidak ada dan tidak disebutkan sama sekali. Okey, kata Syekh, kalimah insan ni merangkumi jasad dan ruh. Betul? Jasad dan ruh. Okey. Jadi kat sini gariskan kat mana? Gariskan pada kalimah lam yakun syai'am mazkura. Itu yang perlu kita tengok pada ni. Begitu juga firman Allah tentang kepada Zakaria, kata Allah, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a.
dan kami telah ciptakan, dan demikianlah kami telah ciptakan kamu sebelum ini, walam taku syai'a, sedangkan sebelumnya kamu tak ada apa-apa pun. Gariskan kalimah walam taku syai'a. Okay, macam mana istidlal? Kata Syekh, insan ni pada ayat pertama. Kalimah insan, hal ata 'alal insan. Letakkan sikit tanda atau letak kurungan. Kalimah insan atau insan merupakan nama bagi tubuh, badan dan roh manusia. Betul? Orang ni siapa? Kalau yang tinggal, yang datang roh saja orang ke bukan orang? Bukan orang. Tu bahasa Melayu panggil hantu. Kalau roh saja tu hantu, tu bahasa Melayu. Tapi betul ke hantu ni wujud? Tak. Konsep hantu tu lain lagi. Tapi kalau roh tu betul-betul datang, kita kata roh tak akan kacau anak cucu. Tak akan datang. Dia tak ada konsep roh ni lepas meninggal kacau anak cucu. Tu agama lain. Kita menafikan wujudnya hantu bukan sebab kita menafikan roh. Kita menafikan wujudnya hantu bukan kita menafikan syaitan ataupun jin. Kita menafikan hantu kalau mafhum hantu tu roh yang tidak kembali ke rahmatullah, tak pergi ke alam ghaib. Roh datang kacau alam sekarang ni sebab dia nak tunggu, dia tunggu masuk, dia tak masuk lagi reincarnation ke badan lain atau rebirth kat badan lain, dia masih ada lagi di dunia ini. Itu yang kita nafikan konsep tu. Kalau sebut tentang hantu ni kita tak wujud. Kenapa? Bukan kita menafikan ada orang nampak ada orang nampak benda pelik-pelik. Kita tak menafikan bahawa memang ada syaitan ni berupa, ada jin berupa kacau orang dan sebagainya. Tapi kita menafikan bahawa itu adalah roh si fulan. Hantu Mak Limah, hantu pocong, hantu Jepun, hantu Pontianak. Baik-baik kita panggil dia syahid. Syahid akhirat kan, melahirkan anak, kita letakkan nama syahid akhirat. Sampai ke orang Melayu jadi Pontianak. Teruk betul. Beza antara dua mafhum. Jadi balik semula, kalau roh tu datang, orang Melayu panggil hantu. Kalau dalam pemahaman Melayu dia tak panggil. Kalau jasad dia ada, panggil orang ke? Panggil mayat. Tapi kalau datang jalan kaki, itu orang tu kan. Orang tu dia bila jasad tu hidup. Bila jasad tu dah tak ada roh, orang panggil mayat. Walaupun dia bekas kalau itu orang tu, memanglah orang berdasarkan pada apa yang sebelumnya. Sebelumnya dia adalah orang, jasad dia. Kalau tak, dia adalah mayat. Jadi perkataan insan merangkumi jasad dan roh. Okey. Itu untuk ayat pertama. Jadi lam yakun syai'un mazkura, gariskan bawah lam yakun syai'un mazkura, dan saya suka buat kotak kat kalimah yang dibahaskan atau buat kurungan al-insan. Insan lam yakun syai'un mazkura. Jadi jasad dan roh insan ni tak pernah wujud suatu ketika dahulu. Okey, clear? Ayat yang kedua, wa qad khalaqtuka. Yang mana yang khalaqtuka, ka itu, iaitu Zakaria. Allah kata kami terciptakan kamu Zakaria, dulu kamu tak pernah wujud. Sebelumnya kamu tidak pernah wujud. Okey, tengok pada perbincangan tu. Firman Allah ini ditujukan kepada Nabi Zakaria untuk roh dan badannya. Allah bercakap Zakaria tu bukan dengan roh dia, dengan roh dan badan dia. Masa Zakaria dapat wahyu ni bila? Masa hidup kat dunia lah. Masa tu dah Zakaria, Allah berbicara dengan Zakaria, wa qad khalaqtuka, iaitu berbicara melalui Jibril alaihissalam. Roh, okey, ini pertama. Itu pertama. Sepatutnya kalimah roh ni letak kat perenggan seterusnya. Ni hujah selepasnya. Bab-bab perenggan ni memang kena cetak semula ni. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, tu hujah pertama. Hujah kedua, roh mengalami mati dan dicabut oleh malaikat. Ini semua adalah sifat makhluk yang dijadikan. Kan kamu percaya malaikat cabut nyawa, tapi malaikat cabut sifat Allah. Betul? Semua yang cakap ni, berhujah ni, dia yakin malaikat yang cabut nyawa. Betul? Dicabut oleh malaikat.
Habis nak kata roh ni sifat Allah qadim. Ya, malaikat cabut apa? Cabut sifat Allah. Qul ruhu min amri rabbi. Tak mungkin kamu kata begitu, kata Syekh. Roh ni sifatnya mengalami mati. Mati artinya roh ni ketika mati dicabut nyawanya. Roh itu mengalami mati dan dicabut oleh malaikat. Ini semua adalah sifat makhluk yang dijadikan. Kenapa saya tak kata mengalami mati artinya roh ni mati? Sebab saya tahu Syekh rahimahullah tidak mentarjihkan kaul roh tu mati. Tidak akan sebut depan ni. Roh ni antara perkara-perkara yang kekal. Allah cipta dan dia kekal. Termasuk bab tasalsul fil mustaqbal. Kalau bincang ilmu kalam dia ada dua. Bincang sifat tasalsul, ada at-tasalsul fil madi dan at-tasalsul fil mustaqbal. Tasalsul fil madi ni qadim lah, yang tak ada permulaan. Dia kata ada tak benda yang tak ada permulaan? Pada qadim mustahil, hanya selain Allah SWT. Tapi pada mustaqbal, pada masa akan datang, adakah ada yang kekal? Ada benda yang Allah cipta dan Allah kekalkan. Dan dia bukan Tuhan. Dia kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ada 8 perkara yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Arash, qalam, Lauhul Mahfuz, syurga, neraka, ajbuz zam, ruh, dan juga apa satu lagi? Qalam dah. Qalam, Lauhul Mahfuz. Saya pun tak hafal dia punya baik. Ulang balik. 8 benda. Syurga, neraka, arash, qalam, Lauhul Mahfuz, ajbuz zam, ruh. Apa satu lagi? Rasa macam ada tertinggal. Ya? Ya? Tak. Like, dia pun meninggal. Betul. Ada yang catat saya minggu lepas. Minggu lepas kira cukup. Ini kalau masuk periksa ambil masa dah ni. Kira balik makhluk-makhluk awal. Mari kira sama-sama, insya-Allah kita ingat. Arash. Okey, makhluk awal. Qalam, betul? Arash, qalam. Lauhul Mahfuz. Ini 3 makhluk awal. Okey. Kita pergi pada syurga, neraka, ajbuz zam, ar-ruh. Satu lagi apa? Tahu tak hadir sekarang? Selalu. Ya? Apa dia? Bukan. Arash dan kursi disebutkan sekali. Arash dan kursi disebutkan sekali. Mungkin kursi. Mungkin ada sebagian ulama kata 10 ada sebelah ya. Okey, itu betul pada awal kejadian. Tapi cerita yang makhluk yang disebutkan sebagai kekal yang dibincangkan ada 8. Tak apa, nanti kalau dalam hadir kat kepala kejap lagi ni balik. Maksudnya kalau soalan tu ruang bagikan nombor 8, jangan tulis dulu. Allah musta'an. Anda tak cakap benda ni sebab apa? Sebab aku rasa macam tak lupa kot kan. Okey. Confident tinggi. Baik. Satu kelemahan begitulah. Kelemahan kita ni, ilmu kita. Sebab itulah kekuatan perbezaan antara seseorang yang lain yang belajar ramai. Tapi orang-orang yang alim ni dia tak banyak lupa. Dia tak banyak lupa. Ya? Ya? Itu ajbuz zam. Ajbuz zam kita dah kira tadi. Ada catatan situ. Ajbuz zam tu adalah salah satu daripada dia disebut ajbuz zam.
Atau pakai tulang ekor, nama apa? Tulang ekor yang ada pada kita. Chips diri kita. Bahasa mudahnya. Mana nak cari chips? Wallahualam. Benih. Kejadian kita yang akan tertanam dalam bumi yang tak binasa. Dan ajuzam ini akan kekal, dan ajuzam lah yang ada di dalam tanah akhirat sebelum dihidupkan semula. Allah perintahkan langit turunkan hujan. Bila ajuzam mengenai air hujan yang turun pada hari akhirat, dia tumbuh jadi badan yang baru. Tumbuh jadi badan yang baru di mahsyar. Kemudian akan dikeluarkan, baru diceritakan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Lepas dah tumbuh badan tu baru dikeluarkan oleh bumi, maka keluar dalam bentuk sifat yang baru. Okey. Ya saya. Mayat orang yang syahid. Okey, yang ni semua, ni semua kita yakin dengan adanya dalil. Dia kekal, dia pada asalnya disifatkan dengan sifat yang mati. Sifat mana badan dia binasa. Allah tak binasakan untuk memulihkan dia. Tapi tak ada dalil yang mengatakan bahawa hari kiamat badan yang sama yang akan kekal. Kenapa kita tak masukkan badan orang syahid itu termasuk dalam badan yang kekal? Sebab badan mereka akan lahir hari akhirat dengan badan yang lebih baik, lebih sempurna daripada itu. Apa yang ada itu bukan yang kekal. Jasad tu akan hancur. Mereka kekal, artinya mereka Allah pelihara dengan kesempurnaan yang ada sekarang. Lepas tu dia akan datang dengan darah dia semua sekali, tapi selepas itu akan dijadikan jasad yang sempurna untuk orang-orang yang syahid selepas dibalas dengan syurga. Jadi badan yang ada tu dia tak kekal. Dia tidak kekal. Dia akan pergi pada badan yang baru. Baik. Ya? Saya? Lauhul Mahfuz dah sebut tadi kan? Dah sebut. Tak apa, tinggalkan kejap. Kalau saya berajin, tengok video minggu lepas. Tapi jangan tengok. Fokus dulu sini. Tinggalkan dulu itu. Tengok kuat 1 jam. 1 jam. Tak, kalau nak search ada kat dalam Ibn Qayyim, ada dalam matan Nuniyah disebutkan. Al-Hafiz Syekh Hafiz Hakami sebutkan. Cuma anda tak nak buka sekarang ni sampai masa. Ya? Kursi. Mungkinlah kalau mungkin saja. Kalau kursi confirm, tapi disebutkan bersama arash, kursi dan arash. Mungkin kursi. Ya, betul lah kursi. Dia sebut kursi. Betul lah tu Syekh. Tak percaya. Dia percayai. Sebab anda baca perbincangan perbezaan arash dan kursi yang disebutkan sekali, betul lah kursi. Jelaslah. Kursi juga antara makhluk awal. Barakallahu fiik. Sebab tak nak cuba istihdarkan bait yang disebutkan Syekh Hakimi. Cuba tak datang. Anda tak hafal tapi selalu baca. Baik, terusnya. Tinggalkan dulu. Bukan tinggalkan. Settle lah kursi lah tu. Kursi. Baik. Seterusnya, roh mengalami mati dan dicabut. Sifat roh. Sifat roh tu dicabut nyawanya, dicabut. Dia ketika kematian dia dimatikan. Dimatikan artinya jasad tu dimatikan dengan dicabut roh. Ini semua adalah sifat makhluk yang dijadikan. Okey. Selesai sini berkaitan hujah untuk ayat kulir ruhu min amri rabbi. Okey, kemudian ayat seterusnya mir ruhi, iaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Okey, kata Syekh, di sini bukanlah perintah, akan tetapi maksudnya adalah perkara yang diperintahkan. Itu buatkan garis, tinggalkan kejap. Di sini disebut masdar, tetapi maksudnya ialah isim maf'ul. Ini adalah diketahui secara meluas. Ini perbincangan bahasa. Kulir ruhu min amri rabbi. Amri rabbi, dia kata, amri rabbi urusan Allah. Ada sesuatu berkaitan dengan Allah. Kata dia, itulah sifat roh ni adalah sebahagian daripada Allah. Qadim. Kata Syekh, amr kat situ artinya makmur. Siapa pun faham macam tu? Mana ada siapa faham amr tu artinya sifat Allah. Tapi makmur Allah, apa yang
ditadbir oleh Allah, apa diperintahkan oleh Allah. Macam mana tahu? Itulah bahasa Arab, kata Syekh. Contoh digunakan tu banyak. Contoh hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Khalqullah. Ayat Quran tak sebut makhluqullah. Jadi khalq tu masdar tapi bermakna makhluk. Bermakna makhluk, dipakai dalam bahasa. Amrullah tu ma'murullah, apa yang ditadbir oleh Allah. Bukan amrullah artinya sifat Allah atau urusan atau artinya sebahagian daripada Allah. Sama macam khalqullah. Makhluk ni ciptaan Allah ke? Dicipta oleh Allah? Makhluk adalah yang dicipta oleh Allah. Tetapi bahasa Melayu pun sebut ciptaan Allah. Ciptaan Allah bukan disebabkan pada sifat Allah. Ciptaan Allah adalah yang dicipta oleh Allah. Bahasa Melayu pun pakai sama. Masdar ni adalah kata masdar lah, ciptaan. Yang mencipta, pencipta, isim fa'il. Yang tercipta atau yang dicipta isim maf'ul. Okey, masdar adalah ciptaan. Okey, ciptaan. Ciptaan Allah, bahasa Melayu. Ciptaan Allah artinya sesuatu yang diciptakan Allah ke atau perbuatan Allah? Sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, macam khalqun dengan makhluk. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Maksudnya hadza makhluqullah, ini makhluk Allah. Sama je hadza amrullah, maksud dia sebenarnya hadza ma'murullah. Tapi bahasa guna amrullah. Sebut hadza ma'murullah tak sedap bunyi. Memang bahasa guna hadza amrullah. Hadza khalqullah. Kulir ruhu min amri rabbi. Jadi itu maksud Syekh. Manakah ada dalil yang mengatakan ruh disandarkan kepada Allah menggunakan kalimah mir ruhi? Sambung pada minggu depan. Boleh insyaAllah? Okey, tak apa, dah jumpa kursi. Saya pun nak cari, betul lah kursi. Memang dalam otak saya ingat kursi tadi. Cuma sebab saya ada perbincangan, ada dah kursi, ada arah-arah kursi dan sebagainya, perbincangan yang ni, saya menjadi celaru sendiri. Okey, baik. Tak ada lain, memang kursi. Baik. Ada soalan apa-apa sebelum kita tutup? Bang Wan nak tanya apa, Bang Wan? Ustaz, tentang tadi dia kata manusia, insan dan roh tu manusia lah kan? Okey, kalau kata insan, kalimah insan ialah gabungan antara jasad dan roh. Jadi ada kebanyakan orang bila seorang melakukan kesalahan, kan? Manusia lah, kita seorang bila melakukan kesalahan, kita diajar untuk membenci kelakuan dia, tapi bukan kepada pelaku dia. Okey. Kan? Kita ini kita tak nisbahkan, seolah kita tak nisbahkan kesalahan tu kepada tubuh badan tu. Okey. Kesalahan tu mesti kita kata-kata kelakuan dia. Okey. Itu macam mana? Dia macam Okey. Terima kasih. Soalan menarik. Kata Bang Wan, manusia dan perbuatannya. Kalau manusia tu buat salah, kita benci orangnya ke benci perbuatannya? Perbuatannya 100% kita benci. Orangnya kita benci dengan kadar kesalahannya. Betul tak? Itu nama al-wala wal bara. Bukan bererti kita tak benci orangnya langsung. Orangnya dibenci dengan kadar kesalahannya. Tapi kesalahannya satu, kebaikannya banyak lagi. Jadi adanya pada seseorang terkumpul pada dirinya al-wala wal bara. Clear? Mana orang buat salah, bukan jangan kalam bila hatta nasi satu. Kita bencikan perbuatannya, bukan orangnya. Maksudnya bukanlah totally orangnya semua sekali kita tak. Orang tu masih ada kebaikan yang lain. Tapi bila buat kesalahan, dia pun dibenci dengan kadar kesalahannya. Itu nama al-wala wal bara. Okay. Bukan bererti orangnya takkan salah langsung. Tak. Orang buat perbuatan bid'ah. Kita tak bid'ahkan dia. Betul? Kita tak ada bid'ah. Sebab mungkin perbuatan tadi dia buat secara tak sengaja, mungkin sabit, okey.
Jadi kita nak sabitkan tu satu cerita. Yang kedua, kalau sabit dibuat memang betul-betul bid'ah sekalipun, kita benci dia sekadar bid'ahnya. Kadang-kadang tak sabit, dia bukan nak buat bid'ah, dia nak buat sunnah, cuma tersalah. Jadi lagilah salah kita nak hukum orangnya. Cuma adakah orangnya tak dibenci? Dibenci dengan kadar kesalahannya. Dengan kadar kesalahannya. Dengan cara macam mana? Dengan dilihat kebaikannya lain. Dia seorang Muslim. Kita kalau orang salah satu benda, kita kata, oh, dia buat bid'ah. Tapi dia Muslim, tak Muslim? Sampai kafir ke dia buat bid'ah? Tak. Jadi dia ada hak sebagai seorang Muslim. Hak sebagai seorang Muslim. Jadi, adakah kerana buat bid'ah kita tak nak mandikan dia, katakan itu pun Khawarij yang hukumkan orang sebagai kafir? Tidak. Jadi kesalahan dia kadar bid'ah dia, tapi kebaikan dia seorang Muslim, dia mungkin keluarga kita, mungkin kawan kita, mungkin paling kurang dia manusia. Hak kemanusiaan diberikan padanya, hak sebagai seorang Muslim kita berikan kepadanya semua sekali. Cuma hak-hak khusus spesifik tertentu berkaitan dengan kesalahan dia, kita tak bagi kerana dia buat benda yang salah. Itulah maksud al-wala' wal-bara'. Kita wala' pada seorang, bara' pada seorang berdasarkan kepada apa yang dia buat. Bukan menafikan dia secara total, buat salah sikit hukumkan dia lebih pada itu, atau benci lebih, atau menjadikan dia takkan salah. Oh, perbuatannya salah, kita bukan benci dia. Ya, dia secara personal kita tak benci pun, perbuatan dia salah. Tapi kerana dia salah, kadar kesalahan dia menyebabkan kita membenci dia kadar kesalahannya. Clear? Baik. Kita ada zaman sekarang ni, ada orang yang langsung tak boleh disalahkan. Mana dia cerita, oh, perbuatan dia salah, bukan orangnya, macam orang tu tak salah. Satu. Yang dua pula jenis yang salahkan orang. Satu benda, orang tu satu bid'ah, dia ambil kalam Jaham bin Safwan. Dia ni zaman sama macam Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan tu bid'ah besar, dia ni bid'ah. Okay, bukan kecil tu, bukan maksudnya kita ni tak boleh samakan. Tak semua ada bid'ah kita nak kena pulau, kita nak kena buang, kita nak kena benci. Kita benci pada kadar bid'ah dia. Pakcik-pakcik tu pergi masjid, apa salahnya? Cuma setakat zikir kuat-kuat ikut padanya. Zikir kuat-kuat pun ada kaul dalam di kalangan ulama sunnah. Anak bukan menyokong zikir kuat, tapi anak sekadar kuatkan suara. Dia beramai-ramai, salah lah. Dia ramai-ramai serentak nak ikut imam lagi. Ada kesilapannya, tapi kesilapan ni. Dia pergi masjid, dia orang baik, dia orang saleh. Itu kadar wala' dan sayang kita pada dia masih ada. Jadi kita benci kesalahan dia dengan orang yang sikit macam tu, tapi kecintaan kita lebih besar. Lebih besar dengan kebaikan yang ada. Jadi kita masih bergaul baik. Cuma kita ingat, kita kena fahamkan dia. Jadi lebih ke mana? Kalau ada orang yang betul-betul ikut sunnah full, ini kita lebih ini kecintaan kita lebih berbanding yang buat kesalahan. Itu kadar itu saja. Tapi orang ni kan tak total. Dia kurang kat sini, lebih kat sini. Nak tak nak, amar ma'ruf nahi munkar berlaku pada semua bab. Cuma memang ada orang yang jelas, dia clear, dia pergi terus. Macam dia ni orang yang memang dia bermazhab Syiah, tak duduk dengan kita. Dia ni benci kita. Ada di kalangan mereka yang mengkafirkan sahabat dan pengikut sahabat, macam-macam lah. Jadi kita kena tengok orangnya lah, kadarnya. Wallahu ta'ala alam. Okey, terima kasih soalan yang menarik. Kalau orang Melayu percaya orang kita mati betul jadi hantu, adakah yang kufur? Tak. Itulah kita namakan sebagai khurafat. Khurafat. Benda yang direka-reka, tak ada tapi dicipta-cipta. Dia khurafat ni sebahagian daripada jenis bid'ah, sebahagian daripada jenis bid'ah, tapi dia bid'ah dalam penciptaan cerita, reka-reka cerita. Khurafat. Kalau bid'ah dia nak amalan. Bid'ah ni dia berkaitan dengan cipta amalan baru ataupun akidah baru. Tapi kalau cerita-cerita ni berkaitan yang tak ada berkaitan dengan iman, dia ada hantu tak ada hantu ni tak ada iman kufur, tapi dia percaya benda yang tak wujud. Jadi termasuk bab khurafat. Percaya lagi? Okey.
Tapi orang kata, Ustaz, siapa kata hantu tak ada? Saya pernah nampak orang tu. Kan, macam-macam pengalaman orang. Jin dah tu, syaitan dah tu. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dah lah, bukan mak kita tu. Bukan pak cik kampung kita tu. Tuan-tuan, apa yang berlaku cerita hantu ni? Kadang-kadang hantu datang bentuk Imam Saleh contoh. Tak ada nama Saleh. Oh, hantu Imam Saleh. Sebab syaitan datang bentuk muka Imam Saleh. Dia ni imam orang soleh. Nama pun soleh. Dia meninggal, syaitan merupa muka dia. Last sekali, oh dia jadi hantu rupanya. Jahat imam ni, macam mana boleh mati jadi hantu? Nampak beza kesan dia? Sedangkan kita tahu dia orang soleh, orang baik. Takkan sebab syaitan berupa macam dia, kita katakan turuh dia. Ini sebab itulah bahayanya kalau kita faham beza antara mafhum hantu dengan syaitan. Ataupun jin. Kita tahu yang datang semua sekali dia bukan qarin dia, bukan jin, bukan jin, bukan roh dia. Yang datang tu ada syaitan mengganggu manusia. Clear? Jadi kita takkan kaitkan dengan orang mati tu. Kan? Kalau ada orang soleh meninggal, tiba-tiba dia berlakon jadi hantu dah. Jahat rupanya. Macam mana, apalah amalan dia dah mati-mati jadi hantu. Kan buruk jadi. Sebab tu pemahaman hantu tak betul. Istilah hantu pun tak betul. Tapi kalau cakap cerita hantu dengan mafhum bahawa tu adalah jin syaitan, okeylah, betul lah. Cuma kita tak naklah istilah ni disalah fahami. Wallahu alam lah. Okey, sekadarnya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.